Dari manakah budaya Cina berasal? Budaya Cina berasal daripada negara itu sendiri. Ini kerana orang Cina telah berhijrah ke tanah Melayu secara beramai-ramai disebabkan kekentalan teruk dalam perancangan. Boleh dikatakan orang Cina menjejaki seluruh rantau Asia Tenggara sehingga terdapat sesetengah mengatakan bahawa di mana air laut berombak, di situlah terdapat jejak orang Cina. Dengan kumpulan penghijrah Cina yang agak besar bilangannya yang mendiami kawasan di sekitar Asia Tenggara, kebudayaan Cina telah berakar dan turut diwariskan, disebar dan dikembangkan di rantau ini. Masyarakat kaum Cina mempunyai makanan tradisional yang membawa maksud dan lambang tersendiri. Yisang adalah makanan yang terdiri daripada aneka salad dan ikan. Hidangan ini biasanya dihidangkan menjelang sambutan Tahun Baru Cina sebagai lambang kemakmuran, kemewahan dan juga kekayaan. Chang Xiaomian merupakan mi telur Cantonese yang diperbuat daripada tepung gandum. Ia biasanya disajikan semasa sambutan hari lahir atau Tahun Baru yang dihidangkan bersama sayur-sayuran. Kuih bulan pula biasanya boleh didapati menjelang musim perayaan pertengahan musim luruh atau Tahun Baru Cina. Intinya terdiri daripada paste biji teratai, kacang merah, pijan dan sebagainya. Seterusnya kuih bakul. Kuih ini membawa simbol tinggi iaitu semakin tahun semakin tinggi, yang bermaksud semakin masa berlalu, semakin majulah mereka ke hadapan. Akhir sekali, terdapat beberapa aspek etika sosial dan tata cara peradaban di meja makan di Malaysia bagi kaum Cina, contohnya menggunakan penyepit. Mereka dianggap tidak bersopan jika menjilat hujung penyepit dan meletakkan penyepit di atas mangkuk nasi. Hidangan Cina diiringi dengan pelbagai sos yang diambil dan diletakkan di mangkuk kecil masing-masing. Adalah dilarang sama sekali mencelup makanan di pinggan hidang. Tarian singa dipersembahkan sebagai istiadat atau upacara untuk membuang semangat buruk. Penari akan meniru pergerakan singa dengan memakai kostum singa. Tarian ini berbentuk akrobatik dan diiringi oleh paluan gendang yang kuat. Naga dipercayai memiliki kekuatan yang tiada bandingan. Replika naga diperbuat daripada kain atau kanvas dan kepala naga digerakkan seolah mengejar sebiji bola. Tarian kipas menunjukkan bahawa kipas mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat Cina. Tarian ini bertujuan untuk membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat. Penari akan memakai congsam dan samfu. Kipas yang digunakan berwarna terang. Tarian payung berasal dari sebuah daerah yang terkenal dengan industri pembuatan payung. Muzik iringan berirama bebas dan tarian ini agak rancak. Warna payung adalah bebas, namun terdapat keunggulan yang kuat untuk payung merah. Alat-alat muzik kaum Cina. Erhu, pipa, bow, zudi. Erhu merupakan alat muzik bertali yang dimainkan secara solo ataupun kumpulan kecil. Alunan erhu. Pipa diperbuat daripada kayu, dadanya berbentuk bulat dan belakangnya berbentuk cembung. Bunyi pipa. Bow juga dikenali sebagai po, merupakan sepasang piring bulat yang diperbuat daripada kepingan gangsa. Zudi ataupun seruling. Zudi diperbuat daripada sebatang buluh, badannya mempunyai 8 lubang dan dipersembahkan dalam bentuk solo ataupun orkestra besar. Bunyi seruling ataupun zudi. Pakaian tradisional kaum Cina. Cheongsam. Cheongsam diperkenalkan sejak tahun 1920-an di Shanghai. Cheongsam sering dipakai semasa majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan dan Tahun Baru Cina. Pada asalnya, cheongsam dibuat sehingga paras lutut. Setelah peredaran zaman, potongan cheongsam kini lebih pendek. Samfu. Pakaian ini diperbuat daripada kain lembut seperti sutera.
Pakaian ini sering dipakai ketika keluar bekerja atau dipakai di rumah sahaja. Changshan. Pakaian ini khususnya untuk lelaki dan direka lengan baju adalah panjang dan sedikit lebar. Pakaian ini sering dipakai untuk menghadiri majlis rasmi dan beberapa acara sesuai seperti sesi penggambaran, perkahwinan dan upacara rasmi bersejarah Cina. Upacara dan kepercayaan kategori pantang larang masyarakat Cina. Terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah pantang larang ketika upacara kelahiran. Ibu mengandung dilarang menggunakan objek tajam kerana dianggap sangat mengancam bayi. Seterusnya, pusat bayi yang tenggelam dipercayai akan membawa tuah pada masa hadapan. Yang kedua ialah pantang larang upacara perkahwinan, iaitu penggunaan warna putih, biru, hitam dan hijau dalam hiasan majlis perlulah dielakkan kerana merupakan warna perkabungan. Kemudian, pengantin perempuan hendaklah mengelakkan pertemuan dengan pengantin perempuan lain pada hari perkahwinan kerana tidak membawa tuah. Yang ketiga ialah upacara kematian dan pantang larangnya, iaitu sekiranya terdapat kematian ibu bapa pengantin, perkahwinan hendaklah ditangguhkan ke masa-masa tertentu. Kemudian, dilarang memakai pakaian perkabungan selain warna putih dan hitam yang menjadi kebiasaan.